Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 26 Ogos, anda bersama saya Fatin Hamimah Yusof. Tajuk utama pagi ini: pelan tindakan kesejahteraan sosial akan dibangunkan atasi masalah kemiskinan. Kebakaran hutan di Iskandar Puteri merebak ke kawasan hampir 100 hektar. Kerajaan dalam proses membangunkan pelan tindakan kesejahteraan sosial yang akan menjadi jaringan keselamatan untuk melindungi wanita, kanak-kanak dan kumpulan rentan lain daripada masalah kemiskinan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, rangka penentuan perlindungan sosial asas SPF menerusi pelan itu akan melibatkan penyatuan program perlindungan sosial sedia ada. Jelas beliau, pembangunan pelan itu penting dalam usaha membasmi kemiskinan di negara ini. Melindungi kanak-kanak dan wanita khususnya daripada kemiskinan, terjebak dalam kemiskinan. Kita ada MySPC di bawah portfolio saya dan diselia oleh ICU, JPM, serta sedang mengkaji National Blueprint on Social Protection di mana ia merupakan cadangan jaringan keselamatan social network kepada semua rakyat, khususnya kumpulan rentan vulnerable, kumpulan rentan yang vulnerable, termasuk warga emas dan OKU. Establishment of social protection floor as a critical prerequisite to the eradication of poverty. Kita dah start eradication of poverty lama. Daripada dulu Profesor Ungku Aziz talk about the Sarung Index and all that, kan ada mana lama di Malaysia, in all forms as well as the attainment of the range of other SDG targets. Tambahnya, kajian menyeluruh melibatkan data dan maklumat analisis lengkap juga dilakukan secara strategik sebelum pelan itu dapat dihasilkan dan seterusnya dilaksanakan di negara ini. Jumaat lalu, pakar hak asasi manusia Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, Philip Alston mendakwa hasil kajian beliau mendapati kadar kemiskinan di Malaysia adalah sekitar 15 hingga 20%. Beliau berpendapat kaedah pengiraan kemiskinan yang digunakan di Malaysia adalah tidak tepat dan lebih sesuai untuk dipakai pada era 70-an. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad ketika mengulas dakwaan Alston berkata, kerajaan akan mengkaji laporan itu selain sedia menyimak semula kaedah penetapan kadar kemiskinan yang digunakan sebelum ini. Sementara itu, Parti Keadilan Rakyat PKR berpandangan Jabatan Pelapor Khas Kemiskinan dan Hak Asasi Manusia PBB itu perlu dibincangkan dengan lebih meluas dan mendalam. Majlis Pimpinan Pusat MPP berkata perkara itu diputuskan dalam mesyuarat bulanan yang dipengerusikan Presidennya Dato' Anwar Ibrahim semalam. Menurut kenyataan itu, perbincangan bagi membantu Pakatan Harapan PH merangka program ekonomi yang akan mendatangkan kesan positif terutama kepada golongan berpendapatan rendah. Pada 23 Ogos lalu, Alston menyifatkan kadar kemiskinan negara iaitu 0.4% pada 2016 sebagai tidak realistik kerana meletakkan penanda aras yang rendah iaitu dengan garis pendapatan kemiskinan PLI RM980 sebulan bagi setiap isi rumah. Alston berkata kadar kemiskinan sebenar Malaysia ialah kira-kira 15% yang hampir dengan negara lain. Kebakaran hutan di Iskandar Puteri, Johor telah merebak ke tempat baru dengan melibatkan kawasan seluas hampir 100 hektar sehingga semalam disebabkan tiupan angin yang kuat. Kawasan terjejas kini meningkat berbanding hanya 16 hektar keluasan kebakaran Jumaat lalu. Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor, Datuk Yahya Madis berkata pihaknya berjaya memadam 45% atau 44 hektar kawasan kebakaran hingga semalam. 5 water tanker berkapasiti 20,000 liter digunakan untuk mengangkut air bagi tujuan itu. Sumber air itu terpaksa diambil dari bilik bomba berdekatan kerana bekalan air sungai atau parit di kawasan terjejas tidak dapat menampung operasi pemadaman. Bomba menjangkakan pemadaman akan mengambil masa selama 4 hari. Namun jika teknik total flooding atau membanjiri keseluruhan kawasan kebakaran dapat disiapkan segera, kebakaran mungkin dapat dipadamkan lebih awal. Kebakaran bermula petang Jumaat lalu dipercayai akibat cuaca kering di negeri itu. Kementerian Industri Utama sedang mencari jalan penyelesaian bagi mengurangkan defisit imbangan dagangan India ke Malaysia dalam usaha memasarkan minyak sawit Malaysia ke negara itu.
Menterinya Teresa Kok berkata ia adalah hasil perbincangan dua hala bersama kerajaan India yang diadakan 3 minggu lalu dan ketika ini imbangan antara kedua-dua negara adalah 9.6 bilion ringgit memihak kepada Malaysia. Dan saya telah pun bawa perkara ini dalam mesyuarat kabinet dan kementerian saya akan berbincang dengan Kementerian Pertanian dan juga MITI untuk lihat macam mana kita boleh adakan yang trade balance yang lebih baik di antara Malaysia dengan India supaya minyak sawit kita boleh masuk ke pasaran negara India dengan duty import yang kurang. Jadi kerajaan India memang dah kurangkanlah buat masa ini. Ya, daripada 54% dan turun ke 45%. Tapi mereka minta supaya lebih barangan dari India boleh juga masuk ke pasaran Malaysia. Dan saya rasa kita harus juga menimbang permintaan daripada kerajaan India lah. Beliau berkata demikian pada pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang dan sambutan Kembara Merdeka Jalur Gemilang peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara petang semalam. Konvoi melibatkan seramai 133 peserta menggunakan 22 buah kereta dan pacuan 4 roda serta 30 buah motosikal berkuasa besar dengan jarak perjalanan sejauh 6,200 km simbolik kepada sambutan Hari Kemerdekaan ke-62. Infrastruktur yang diselenggara dengan baik boleh menjamin keselamatan negara. Pengerusi Institut Keselamatan Pekerjaan Negara NIOS, Tan Sri Lee Lamtai berkata, pihak berkuasa tempatan bertanggungjawab memastikan setiap infrastruktur diselenggara dengan baik untuk memastikan masyarakat tidak terdedah dengan kemalangan. Jadi pihak berkuasa tempatan juga ada tanggungjawab iaitu untuk memastikan kita ada satu sistem penyelenggaraan yang memuaskan supaya apa masalah berkaitan dengan infrastruktur yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan ini dapat dijaga dengan baik, diselenggarakan dengan baik kerana saya mendapati bahawa kelemahan dalam aspek penyelenggaraan merupakan salah satu itu halangan itu kepada usaha kita untuk menjadikan komuniti itu lebih selamat. Tan Sri Lee berkata setiap kediaman juga perlu mempunyai sekurang-kurangnya seorang individu yang mempunyai ilmu bantuan kecemasan agar bantuan dapat disalurkan dengan pantas sekiranya perkara tidak diingini berlaku. Tegasnya jika semua pihak bekerjasama, tahap keselamatan dalam kalangan masyarakat akan meningkat. Beliau berkata demikian selepas merasmikan bengkel pertolongan cemas anjuran akademik keselamatan dan penjagaan kecemasan Essex semalam. Penganjuran bengkel percuma itu adalah sebahagian daripada usaha syarikat swasta untuk mendidik masyarakat mengenai pertolongan cemas dan pendedahan penjagaan keselamatan persekitaran. Seterusnya masih mengenai jalur gemilang yang seperti kebiasaannya dipasang di merata tempat seluruh negara bagi menghargai kemerdekaan dan lambang Malaysia negara berdaulat. Penduduk di Taman Suria Klang Selangor tidak mahu ketinggalan, malah mengambil inisiatif memasang jalur gemilang sejak seminggu yang lalu. Mereka menghias rumah, laluan serta pusat komuniti bagi memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan pada tahun ini. Tujuan pada malam ini ialah program mengibarkan jalur gemilang bersama-sama generasi muda supaya memperingati dan menyemarakkan semangat patriotisme serta memperluaskan dan memperkasakan semangat kekitaan sayangi Malaysiaku. Pada masa sama, aktiviti ini turut melibatkan semua kaum dan agama sekaligus mengukuhkan perpaduan antara penduduk. Tidak semua mengenali lelaki yang telah mencatat rekod memandu sejauh 16,000 km dari London menuju Singapura pada tahun 1955. Kini tim selesa 87 tahun akan melakukannya semula selepas lebih 60 tahun mencatatkan rekod itu.
Pada 1955, tim Selangor bersama 6 rakan lain memulakan ekspedisi Oxford and Cambridge. Far Extern dikenali sebagai The First Overland. Selepas 64 tahun pencapaian itu, Selangor akan memandu kereta sama ketika ekspedisi 1955 yang telah dibaik pulih bersama pembuat filem Alex Bescoby 31. Namun atas faktor kesihatan, Selangor tidak dapat memandu dari Singapura ke Johor bagi perhentian pertama dan akan menyertai di pertengahan ekspedisi. Well, I think the spirit of adventure is still in him. Even if you're in your 80s, no one can tell you to stop having fun. So I think the reason he's waited 64 years to do this is because this first journey changed his life. And I think he's always wanted to go back and just have a little taste of that. The Last Overland telah dilepaskan dari litar Formula One Singapura di Marina Bay dan tiba di dataran Bandar Raya Johor Bahru kira-kira jam 1.30 tengah hari semalam. Ketibaan ekspedisi disambut oleh Presiden Kelab Sultan Landi Malaysia SLM Ayub Yasir serta pemilik dan peminat kenderaan Lasa Land Rover. Majlis pelepasan disempurnakan oleh Tengku Jalil Tengku Osman, penasihat SLM di dataran Bandar Raya Johor Bahru. Selain Johor Bahru, ekspedisi itu juga akan melalui beberapa negeri sebelum melintasi sempadan Malaysia-Thailand di Bukit Kayu Hitam. Ekspedisi itu akan melalui 3 benua dan dijangka melengkapkan perjalanan sejauh 16,000 km dalam tempoh 100 hari. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita beralih ke laporan antarabangsa. Seorang lelaki yang merupakan suspek berkaitan kes pemberontakan di selatan Thailand dilaporkan meninggal dunia ketika dalam tahanan di kamp tentera Inkan Youth. Abdullah Ihsan Musa yang sebelumnya berada dalam keadaan koma selama lebih sebulan dipercayai didera sepanjang tempoh soal siasat yang dilakukan di bawah Undang-Undang Darurat. Terdahulu tentera mengesahkan kematian Abdullah mempunyai kaitan dengan pembengkakan otak yang teruk, mungkin disebabkan sesak nafas. Keluarga suspek menafikan pembabitan beliau dengan mana-mana serangan berdarah pemberontak di wilayah bergolak itu dan menyifatkan kematiannya sebagai satu permainan kotor yang mencabuli hak asasi manusia. Pemberontakan terhadap pemerintah Thailand di selatan negara itu sejak 2004 menyebabkan kematian 7,000 orang, kebanyakannya terdiri daripada orang awam. 7 termasuk 2 kanak-kanak terbunuh apabila sebuah helikopter dan pesawat ringan bertembung di Pulau Mallorca, Spanyol. Nahas berlaku berhampiran Inca, utara pulau pelancongan popular itu, kira-kira jam 1.50 tengah hari waktu tempatan. Pihak berkuasa berkata ketika kejadian, 5 individu termasuk 2 kanak-kanak terbabit berada di dalam helikopter, manakala 2 lagi individu di dalam pesawat. Identiti kesemua mangsa sedang dikenal pasti. Media Sepanyol melaporkan supihan akibat pertembungan pesawat dan helikopter itu dilihat bertaburan di sebuah ladang. Perdana Menteri Sepanyol Pedro Sanchez yang mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa turut mengisytiharkan tempoh berkabung selama 3 hari untuk memperingati mangsa. Punca nahas sedang disiasat. Polis Iraq mengesahkan kumpulan militan Daesh telah melancarkan serangan bom mortar yang membedil sebuah padang bola di Dukuk, wilayah Kirkuk. 6 terkorban manakala 9 yang lain cedera. Serangan dilakukan ketika orang awam menggunakan kawasan itu untuk beriadah. Daesh sebelum ini menawan sebahagian besar wilayah di Iraq dan Syria sebelum diusir dari Mosul dan Raqqa yang merupakan pusat pemerintahan kumpulan pelampau sunnah itu. Pada Januari 2018, Daesh hanya berkuasa di kawasan kecil di Syria, walaupun laporan mengatakan kumpulan itu menunjukkan keupayaan lebih besar di timur Syria. Letupan bom kereta menggegarkan wilayah Idlib, Syria, meragut sekurang-kurangnya 2 nyawa. Badan Pemerhati Hak Asasi Syria melaporkan insiden berlaku di Ma'ar Shurin di pinggir bandar Ma'rad Al-Numan. Kejadian menyebabkan lebih 11 mangsa yang lain cedera. Rakaman di tempat kejadian menunjukkan pasukan sukarelawan White Helmets berusaha memadam kebakaran yang tercetus. Serangan udara dilaporkan turut membedil pinggir wilayah Idlib. Namun jumlah kecederaan belum dapat disahkan. Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri menyifatkan penggempuran 2 drone Israel ke atas kubu kuat Hezbollah sebagai satu pencerobohan ke atas kedaulatan negara berkenaan. Tindakan Israel memasuki ruang udara Lebanon pada waktu subuh itu dianggap mengancam kestabilan wilayah ketika ketegangan antara kedua negara itu semakin memuncak.
Terdahulu, tentera Lubnan mengesahkan 2 drone yang menggempur kubu kuat Hezbollah di selatan Beirut hari ini adalah milik rejim Israel. Difahamkan drone pertama jatuh tanpa mengakibatkan kemusnahan, manakala drone kedua meletup di udara akibat masalah teknikal. Ia dilaporkan berlaku beberapa jam selepas Israel melancarkan serangan udara di kawasan kejirangan Syria. Tentera telah menutup kawasan di Beirut dan siasatan ke atas insiden terbabit telah dimulakan. Besar impaknya. Laris selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan kita mulakan dengan kejohanan berbasikal trek kebangsaan di Velodrome Nasional Nilai. Hari pertama menyaksikan jaguh negara Muhammad Azizul Hasni Awang melakar keputusan positif meraih 2 pingat emas. Saingan akhir pecut menyaksikan pertemuan 2 pelumba negara Azizul Hasni Awang dan Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Namun Azizul sebelum mampu ditandingi Fadil menyaksikan pingat emas diraih Azizul. Pelumba kelahiran Terengganu itu berpuas hati dengan kutipan mata yang diraih bagi menempah tiket beraksi di kejohanan Sri Piala Dunia yang juga medan kutipan mata kesukan Olimpik Tokyo 2020. Azizul turut meraih satu lagi pingat emas juga menewaskan Fadil dalam acara 1 km ujian masa individu dengan catatan masa terpantas 1 minit 03.168 saat. Memang good race, very good training. And then saya pun of course saya happy dengan performance saya, tapi saya happy juga dengan rakan sepakan saya Fadil dan yang lain tu. Kecuali Shah yang kurang sihat sikit. So overall semua okey. Dalam pada itu, Fatihah Mustafa turut meraih 2 emas pada hari pertama dalam acara 500 meter ujian masa individu dan pecut wanita. Beliau menyifatkan kejohanan berkenaan sebagai medan terbaik sebelum menyertai kejohanan berbasikal trek Piala Asia di India September ini. Total saya amat berpuas hati dengan saya punya timing lah daripada sebelum-sebelum ni. So hopefully saya dapat perbaiki lagi saya punya timing untuk Asian Cycling Championship bulan 10 ni. Beralih ke bola sepak Piala Malaysia, PJ City FC mencerahkan peluang mara ke suku akhir selepas menewaskan pasukan tercorot kumpulan B UiTM FC 2-0 semalam. Beraksi di Stadium UiTM Shah Alam, perlawanan keempat ini menyaksikan penguasaan PJ City. Minit ke-32, Washington Brother meletakkan PJ City di depan. UiTM yang masih gagal memungut sebarang mata setakat ini berusaha untuk memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri. Bagaimanapun usaha menembusi gawang lawan tidak terhasil. Sebaliknya ketika babak kedua, K. Satis menambah gol kedua PJ City minit ke-71. Keputusan kekal 2-0 hingga tamat perlawanan menyaksikan PJ City FC mengutip 9 mata untuk berada di tangga kedua kumpulan. Perkembangan bola sepak Liga Perdana Inggeris, 3 perlawanan berlangsung awal pagi tadi menyaksikan Manchester City menudukkan Bournemouth 3-1. Turut meraih kemenangan Newcastle yang menewaskan Tottenham Hotspur 1-0. Sementara Wolves mengikat kedudukan 1-1 dengan Burnley. Dalam aksi di Bournemouth dan Manchester City, Sergio Aguero membuka jaringan pertama City pada minit ke-15. Raheem Sterling menggandakan jaringan pada minit ke-43. Namun Bournemouth sempat merapatkan kedudukan sebelum berehat menerusi sepakan percuma Harry Wilson dan City mengesahkan kemenangan dengan jaringan ketiga menerusi Aguero pada minit ke-63. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk pelbagai perkembangan terkini. Saya Fatin Hamid Yusof. Salam hormat dan Assalamualaikum.